Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam. Baik, malam ini saya akan teruskan lagi dengan tugasan saya sebagai pembaca cerita anda, iaitu membaca cerita lah. Jadi jangan dipersoalkan. Apapun saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sokongan dan juga support daripada anda semua. Banyak-banyak komen-komen yang positif yang membuatkan lagi saya bersemangat gitu. Okey, baik, kita tak nak ngomeh terlalu panjang. Sebelum tu saya ingin mencelah untuk orang kata apa, playlist yang himpunan kisah mistik untuk penunggu tasik tu. Tadi saya boleh buat dalam 14 minit lebih sebab selepas tu tadi hujan. Dan untuk makluman, selalunya video yang saya akan upload, terutamanya tak orang memang fresh. Maksudnya saya rekod saja terus saya upload. Tak ada nak tunggu sehari dua. Saya tak rekod awal-awal. Saya akan rekod selesai dan saya terus upload. Baik, kita teruskan dengan episod yang ke-65, Tok Awangah, Kubur Berasap. Baik, sebelum kita mulakan tajuk Kubur Berasap ni lebih kurang macam dalam cerita Siri Bercakap dengan Jin, Tamar Jalis. Saya pun ingat lupa kisahnya. Jadi kita akan baca dan dengar sama-sama, okey? Adakah sama ataupun berlainan? Rasa macam lain ni. Baik, nama je sama. Baik, kita teruskan. Hujan renyai-renyai ketika Judin Bauk sampai ke rumahnya kira-kira jam 8 malam. Dia diberitahukan oleh isterinya, iaitu Tipah, tentang kematian jiran sekampung mereka, iaitu Mak Yud Bidan. Sebenarnya sudah sebulan Mak Yud Bidan terbaring sakit akibat terkena busung. Perutnya membengkak besar bagaikan tempayan beras. Sudah berkali-kali anak saudaranya menasihatkan dia supaya ke hospital, namun Mak Yud Bidan tetap membantah. Dia lebih rela mati di rumah dari dibawa berubat ke hospital. Judin Bauk baru saja balik dari Hulu Yam, dekat dengan Kuala Kubu Baru. Kononnya ada bomoh handal boleh mengubat busung. Tu dia, saya mencelah. Saya pernah duduk di Kuala Kubu Baru. Mungkin akan jadi lebih menarik Pernah bertugas di sana. Baik, kita teruskan. Tetapi sampai sahaja di sana, orang-orang di situ memberitahu bomoh tersebut sudah berpindah ke Sungai di Perak. Pula, ini dah memang sempadan dengan tempat saya duduk sekarang ni. Macam berkaitan je ni. Teruskan. Jadi, tidak dapatlah Judin Bauk bertemu bomoh yang dikatakan. Sanak saudara Mak Yud Bidan memang berharap sangat Judin Bauk dapat menemui bomoh berkenaan. Lagipun Judin Bauk ni memang selalu ke sana disebabkan ada saudara maranya yang menetap di Ulu Yam itu. Apabila mendengar bomoh berkenaan sudah berpindah ke Sungai, maka Judin Bauk terpaksalah balik semula. Kemana pula mahu dicari kalau sudah berpindah ke Sungai? Sementara pula Sungai itu terletak jauh dari Ulu Yam, iaitu selepas Tanjung Malim. Ini dah memang betul-betul kawasan area saya. Memang bersangkutan ni. Baik, kita teruskan. Perjalanan untuk balik ke Kuala Selangor tentulah bertambah jauh. Sebab itulah dia mengambil keputusan untuk balik sahaja. Sampai di kampung boleh diikhtiar secara lain pula bagaimana mahu menyelamatkan Mak Yud Bidan. Sebaik sahaja mendapat berita kematian Mak Yud Bidan, terasa pada Judin Bauk tidaklah sia-sia kerjanya. Mujur juga dia tidak bersusah payah pergi ke Sungai mencari bomoh berkenaan. Kalaulah dia berkeras juga mahu ke Sungai, tentulah usahanya menjadi sia-sia sahaja kerana Mak Yud Bidan sudah pun meninggal dunia. Pukul berapa dia mati? Tanya Judin Bauk lalu duduk. Lepas asar tadi, jelas Tipah perlahan. Mujurlah aku tak ke Sungai, katanya mengeluh sambil mendongak ke atas rumah. Kalau ke Sungai, tentu penat saja. Bomoh tak jumpa, Mak Yud Bidan pula tak juga dapat diselamatkan. Dia terkebil-kebil mata tidak keruan. Dah lama ke bomoh tu pindah ke Sungai? Soal Tipah pula. Lamalah juga, dah 2-3 tahun. Beritahu Judin Bauk masih dalam keadaan yang letih. Bila awak nak ziarah? Tipah juga macam kesal kerana tidak dapat menolong Mak Yud Bidan. Macam inilah aku nak mandi dulu. Sahut Judin mengibas-ngibaskan tangannya ke dada. Lepas makan nanti bolehlah pergi, jelasnya, tetapi masih juga tersandar duduk di situ. Terasa juga hampa hati Judin Bauk kerana tidak dapat menolong Mak Yud Bidan. Kalau dia dapat berjumpa dengan bomoh sok yang disebutkan itu, tidaklah hampa sangat dia.
Sama ada mayat bidan dapat diselamatkan atau tidak bukanlah penting sekiranya bomoh sok itu ditemui. Perkara hidup mati, rezeki dan geruh ditentukan oleh Allah SWT. Bukanlah berarti kalau dia menemui bomoh sok itu, nyawa mayat bidan dapat diselamatkan. Baik, kat sini saya nak mencelah sikit perkataan geruh ni. Untuk makluman, saya memang lahir tahun 80-an, tetapi kadang-kadang perkataan yang kita jarang-jarang guna, kita jarang-jarang sebut, okey. Alkisah macam itulah. Saya orang Kedah. Sekarang merantau bertugas di kawasan selatan. Kadang-kadang ada setengah perkataan tu saya jadi lupa sebab mungkin kita lama tak sebut. Jadi mungkin sahabat-sahabat dalam ini boleh sharekan maksud geruh. Sebab banyak kes bila dia nak bertempur ke macam mana, mesti dia akan cakap, kau nak cari geruh dengan aku. Perkataan geruh tu, adakah geruh tu memaksudkan kepada mencari pasal, cari nahas ke macam mana? Minta komen guys, sebab saya yakin masih ada lagi adik-adik Android kita yang sudi mendengar kisah-kisah ni. Jadi mungkin dia orang pun confused juga tu. Jadi boleh sharekan dalam komen ya. Baik, kita teruskan. Dia tahu kalau dia berjaya pun membawa bomoh sok. Tentu kedatangan bomoh itu juga tidak membawa arti apa-apa. Mak Yud Bidan sudah meninggal sebelum dia sampai ke rumah. Selepas makan, Judin bawa terus ke rumah Mak Yud Bidan. Sampai sahaja ke situ, dia pun menerangkan akan kegagalan menemui bomoh sok. Memang mereka yang ada di situ semuanya percaya kegagalan Judin bawa menemui bomoh sok itu menunjukkan sakit Mak Yud Bidan tidak dapat diselamatkan lagi. Penyakit dah melawan bomoh. Memang susahlah nak diubat. Celah Usin Macuk, adik kepada Mak Yud Bidan. Dari Usin Macul, dia datang dah. Okey, tak apa. Kita teruskan. Dari Usin Macuk lah mereka dapat tahu mengenai bomoh sok. Satu ketika mereka sama-sama menganggotai pasukan AC di zaman orang putih. Usin Macuk berkawan rapat dengan bomoh sok. Kebanyakan mereka yang menganggotai AC memang suka masuk ke hutan mengikut pasukan bomoh sok. Mereka percaya kalau ada bomoh sok, bersama keselamatan mereka akan lebih terjamin dari ancaman komunis. Baik, kat sini saya lupa AC tu pun masuk Kalau PC saya ingat lagi lah Police Constable. Tapi kalau AC ni apa ni? Apa ni? Assistant Constable ke apa ni? AC Mizal. Siapa tahu minta share. Minta share Terima kasih. Kita teruskan. Pernah satu ketika lori mereka diserang hendap. Dalam keadaan yang kelam kabut itu, masing-masing terjun mencari perlindungan di bawah lori. Sementara bomoh sok hanya berdiri di atas bumbung lori, tidak mempedulikan peluru yang datang simpang siur. Down sok, down! Perintah pegawai kulit putih yang cemas di bawah lori. Komunis terus menembak dari segenap penjuru. Dia hanya memegang sahaja senapangnya dengan tidak membalas langsung. Kawan-kawannya di bawah lori semakin cemas dengan sikap bomoh sok. Sementara pasukannya mengikut di belakang tidak juga sampai. Hey so, down so, hurry. Pegawai kulit putih di balik tayar lori memanggilnya. Nak apa down? Okey, minta maaf saya mencelap. Dialog bomoh sok kali ni saya teringat brother daripada Pahang tu. Awak down ke? Kau tak? Nampak tak kat sini? Tok Awang lah pakai awal lagi tagline down ni. Okey, baik kita teruskan. Down sok, hurry. Okey, kita teruskan di tadi ya. Nak apa down? Bomoh sok terus melompat ke jalan raya. Dia tidak menyusup di bawah lori, sebaliknya berkejar memanjat tebing sambil mencabut parang di pinggang. Dengan tidak menghiraukan peluru simpang siur, bomoh sok terus mengejar tempat persembunyian komunis yang membuat serangan hendap itu. Akhirnya dia dapat menangkap 2 orang pengganas komunis di sebalik pokok. Cuma 2 orang itu sahaja yang membuat serangan hendap di situ. Bomoh sok berjaya menawan 2 orang pengganas komunis. Dengan itu menaikkan imej pegawai kulit putih itu. Pegawai kulit putih itu begitu menghormati bomoh sok. Apabila ditawarkan pangkat korporal, bomoh sok menolak dengan alasan dia tidak mempunyai pelajaran. Kalau tuan nak tolong, bagi gaji lebih. Itu pun dah cukup lah. Dia memberitahu pegawai kulit putih itu. Mengikut cerita Usin Macuk, mulai bulan itu, gaji bomoh sok dinaikkan setaraf dengan korporal, walaupun pangkatnya bukanlah korporal. Bagaimanapun, korporal yang bertugas dalam pasukannya tetap menghormati dia. Ini abang-abang polis, warga polis, macam pangkat tak nak, gaji nak, boleh macam tu. Untunglah tak jadi in charge. Baik, kita teruskan.
Satu masa, Usin Macuk sendiri mengidap sakit secara tiba-tiba. Perutnya buncit membengkak seperti kena busung. Dia terlantar di hutan ketika sedang membuat rondaan. Pegawai orang putih yang menjadi ketuanya yang berpangkat Lieutenant mengarahkan supaya Usin Macuk dibawa ke hospital. Saya ni takut kena bedah, Sok. Bisik Usin Macuk kepada Bomoh Sok. Tak apalah, nanti aku cakapkan pada Tuan. Bomoh Sok memberi jaminan supaya Usin Macuk tidak terus dibawa ke hospital. Tuan dia nak bawa ke hospital juga tu. Jelas Kopral Harun apabila Bomoh Sok memberitahu kepada Usin Macuk. Usin ni terlangkah air ludah tok batin, kata Bomoh Sok tegas. Ubatnya bukan di hospital. Ubatnya kenalah ikut cara kita. Dia mengingatkan Kopral Harun. Tetapi dia tahu masakan pula Kopral Harun berani bercakap demikian di hadapan Lieutenant Brown. Apalagi ketika ini perintah orang putih. Semua orang yang memanggil orang putih sebagai Tuan tidak berani membuka mulut langsung kalau berhadapan dengan pegawai berkenaan. Baik, dekat rangkap sini saya memang tak puas hati sebenarnya. Sebab itu dalam channel satu lagi, Pustaka Fakta channel saya tu, saya banyak bukakan pasal kisah sejarah. Memang saya tak puas hati. Kadang-kadang bagus jugalah adik kemahnya Jepun datang ke Malaysia, bawa slogan Asia Raya. Bagus. Dia membuka mata kita juga untuk memerintah sendiri, untuk menolak Malaya Union tu. Okey, baik, kita teruskan. Tentulah Kopral Harun tidak berani mahu memberitahu tentang Usin Macuk tidak mahu berubat di hospital. Lieutenant Brown tentulah marah kalau perintahnya tidak diikuti. Setiap pesakit adalah wajib diberi rawatan perubatan. Mereka mesti dibawa ke hospital secepat mungkin. Aku akan berjumpa dengan Tuan Brown, ujar Bomoh Sok pada Kopral Harun. Hutan tempat mereka meronda itu jauh sampai hampir ke kaki Gunung Tahan. Anggota-anggota AC yang bertugas itu heran bagaimana Usin Macuk boleh terkena busung. Biasanya orang yang terkena busung ini memakan masa yang lama menyebabkan perutnya bengkak. Tetapi Usin Macuk ni berlainan. Pada mulanya dia merasa demam panas. Seluruh anggotanya terasa macam diganggang ke api. Kemudian tiba-tiba sahaja perutnya membengkak. Hanya dalam masa 3 hari, perutnya yang buncit itu bertukar menjadi busung. Dalam keadaan demikianlah, Usin Macuk langsung tidak sedarkan diri lagi. Dia tidak tahu bagaimana keputusan Kopral Harun dan Bomoh Sok mahu berjumpa dengan Lieutenant Brown. Sama ada dia akan dibawa juga ke hospital ataupun tidak. Sama ada akan dihantar balik ke kampung menemui emak dan ayahnya. Semuanya Usin Macuk tidak tahu lagi. Apa yang dirasakannya, dia berada di satu kawasan lembah yang lapang. Tidak ada siapa pun di situ selain dirinya seorang saja. Dia memerhati keliling sekiranya ada Bomoh Sok, Kopral Harun ataupun kawan-kawannya yang lain. Tetapi mereka semua tidak kelihatan. Dia terlontar-lontar seorang diri sehingga datang seorang perempuan muda menghampirinya. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Puteri Fatimah. Sementara dia memanggil Usin Macuk sebagai Putera Ali. Apa risaukan? Di sini pun tempat Putera Ali juga. Suara perempuan itu begitu menawan perasaan dia. Weh, nama aku Usin Macuk. Bukannya Ali. Jelas Usin Macuk. Di sini Putera Ali. Tak ada lagi Usin Macuk, kata perempuan muda itu merapati dia. Akhirnya Usin Macuk mengalah. Dia rela dirinya dipanggil Putera Ali. Kemudian Puteri Fatimah memimpin tangannya lalu masuk ke taman yang dipenuhi bunga-bunga. Di situ terdapat kolam yang indah dengan airnya yang jernih. Dia nampak ikan-ikan emas berenang di air jernih. Mahukah Putera Ali menjadi suamiku? Bisik perempuan muda itu. Aku ni orang miskin, anak petani dari kampung, sahut Usin Macuk merendahkan diri. Putera Ali di sini bukan lagi anak petani, beritahu Puteri Fatimah manja. Sorry lah guys, kat sini saya tak boleh buat manja sangat. Akan jadi au-au nanti. Baik, kita teruskan. Aku orang miskin, jelasnya perlahan. Tapi Putera Ali kan baik hati, balasnya sambil mengusap-ngusap dada Usin Macuk. Saya ni suka pada orang yang baik hati macam Putera Ali. Dia semakin gairah memikat perasaan Usin Macuk.
Selepas itu perempuan muda tersebut mengajak Usin Macuk masuk ke dalam bangunan tersergam berdinding kaca. Atapnya dari tembaga yang berkilauan, sementara lantainya diperbuat dari kaca licin yang bersinar seperti emas. Usin Macuk terpesona dengan suasana yang belum pernah dialaminya selama ini. Alangkah bahagianya dia dapat tinggal di tempat demikian cantik. Buatkanlah semudah itu mahu memenuhi impian tersebut. Apa ditulis ni? Sekejap ya. Baik, dia typo sini. Bukan buatkanlah. Saya rasa bukanlah. Baik, saya ulang balik. Bukanlah semudah itu mahu memenuhi impian tersebut. Mungkin ibu bapanya di kampung tidak mengetahui dia sudah sampai ke satu tempat yang belum pernah sampai manusia ke situ. Tentu tidak siapa pun percaya kalau dia menceritakan kelak. Bomoso ataupun Kopral Harun tentu tidak tahu yang dia sudah sampai ke situ. Mereka juga tidak akan percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Walaupun kakaknya yang dipanggil oleh orang-orang kampung, Yud Bidan itu seorang yang terkenal juga, mungkin tidak akan percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Kalau putera Ali lapar, minta saja apa yang nak dimakan. Perempuan muda itu tidak lepas dari sisi Usin Macuk. Aku ni nak makan nasi dengan rendang daging. Nak minum air sarbat. Usin Macuk mahu menduga sama ada perempuan itu benar-benar menepati janji ataupun tidak. Baiklah guys, saya mencelah di sini. Tolong bantu saya, air sarbat ni apa? Air sarbat. Kalau air Starbucks saya tahu. Mohon komen ya. Terima kasih. Kita teruskan. Perempuan muda itu keluar dari bilik. Sebentar kemudian dia masuk membawakan makanan yang diminta oleh Usin Macuk. Makanan tersebut masih berasap panas. Usin Macuk pun terus menjamahnya. Terasa makanan itu tersangatlah lazat. Belum pernah dia menikmati makanan demikian lazat sebelumnya. Air serbat. Di sini disebut air serbat pula dah. Baik, kita teruskan. Air serbat yang dimintanya juga terasa terlalu lazat. Tidak dapat digambarkannya mengenai kelazatan yang dinikmatinya. Lepas ni tidurlah, bisik perempuan muda itu sambil mencium dahinya. Janganlah putera Ali ingat lagi tentang kawan-kawan dan sanak saudara. Kalau putera Ali sayangkan saya, janganlah melanggar pantang itu, katanya terus pergi sambil menutup pintu. Setelah perempuan itu pergi, Usin Macuk sendawa lalu mengucapkan, Alhamdulillah. Sekonyong-konyongnya, rumah itu bergegar bagaikan dirempuk oleh 100 ekor gajah. Hairan juga Usin Macuk bila kejadian tersebut berlaku. Serta-merta perempuan muda tadi menerpa masuk ke dalam bilik. Hei, jangan putera Ali sebut lagi macam tu. Dia mendengus sambil memasamkan muka. Loh, sebut apa? Usin Macuk terkejut. Sebut macam tadi bila sendawa. Dia mengingatkan. Usin Macuk keheranan. Ketika ini dia sedar dan merasa dirinya terperangkap oleh makhluk halus. Dia dapat menangkap bahawa perempuan tersebut bukanlah manusia biasa. Apabila dia mula menyedari dirinya sudah terperangkap, dia dapat melihat bahawa perempuan muda di hadapannya sudah bertukar menjadi hodoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perlahan-lahan Usin Macuk mengembuskan ke arah perempuan itu. Gegaran semakin kuat. Bangunan indah itu bergoyang-goyang bagaikan mahu runtuh. Beberapa ketul batu juga jatuh dari bumbung bangunan. Putera Ali, jangan cuba nak tunjuk pandai. Tiba-tiba saja perempuan itu memberi amaran. Nanti awak juga yang akan binasa. Jangan cepat dah lupa budi orang. Katanya semakin marah. Ketika ini Usin Macuk terasa perutnya sakit. Dia terkial-kial menahan kesakitan. Perutnya terasa memulas-mulas, tidak ketahuan. Meronta-ronta dia meminta pertolongan. Bukan ke saya dah kata, putera Ali jangan nak mandai-mandai. Perempuan itu kembali bertukar menjadi jelita semula. Jangan sebut-sebut lagi, nanti akan menyusahkan kita. Kami di sini pantang menyebut macam tu, katanya mengingatkan. Usin Macuk mengangguk. Dia merasa sakit perutnya menjadi baik. Dia tidak merasakan lagi sakit memulas-mulas seperti tadi. Manakala wajah perempuan itu juga semakin berseri-seri. Dia menyedari kalau disebut-sebutkan ayat Quran, nescaya bangunan itu akan bergegar. Wajah perempuan tadi menjadi hodoh, manakala perutnya pula memulas-mulas sakit. Ketika ini Usin Macuk tidak boleh bertindak apa-apa. Dia mesti mengikut sahaja kemahuan perempuan tersebut. Dalam masa dia berlegar-legar dalam bilik rumah besar itu, tiba-tiba gegaran berlaku lagi.
Dia tidak pun membaca ayat-ayat Quran. Ah, sudah. Terpedaya ke aku ni? Bisiknya perlahan. Sekaligus dia merasa perutnya sakit menyenak. Kau tipu aku. Kau tipu aku. Pekiknya menahan kesakitan. Kejap. Silap dialog pasal ni. Kau tipu aku. Kau tipu aku. Pekiknya menahan kesakitan. Tergesa-gesa perempuan yang menamakan dirinya Putri Fatimah tadi masuk ke bilik. Mukanya sudah berubah menjadi hodoh. Kelihatan 2 tanduk tumbuh di kepalanya. Perempuan itu cuba menerkam ke arah Husin Macho, tetapi tiba-tiba saja terpelanting. Dia tersandar di dinding menjerit-jerit kesakitan. Husin Macho nampak tangan sebesar kayu 5-6 pemeluk. Dia nampak tangan sebesar kayu bersaiz 5-6 pemeluk menguis bangunan yang indah tersergam itu. Semua dinding, atap dan lantai rumah habis terbongkar menjadi batu dan pasir tidak berguna. Taman yang indah dengan kolam bertukar menjadi debu-debu berterbangan. Husin Macuk mendapati yang dia berada di tengah hutan rimba yang tidak berpenghuni. Dia melihat pemosok berdiri di hadapannya sama tinggi dengan puncak Gunung Tahan. Sekarang ni kau lepaskan Husin. Husin Macuk mendengar dengan jelas suara pemosok mengancam perempuan muda yang sudah bertukar menjadi hodoh. Engkau jembalang, jangan nak menipu manusia ya. Bentak pemosok menghentak-hentakkan kakinya. Setiap kali dia menghentak kaki, semua kawasan di situ bergegar. Dia yang datang ke sini, sahut perempuan itu terketar-ketar. Aku tak peduli sama ada Husin datang ataupun tidak. Jerkah pemosok menghentak-hentak kaki. Aku mahu kau bebaskan Husin sekarang juga. Katanya semakin mengancam. Husin Macuk nampak muka pemosok dengan jelas. Tubuh pemosok terlalu besar dilihatnya seolah-olah bagaikan gunung tahan yang tersergam. Dia menjadi kecil di bawah kangkang pemosok. Perempuan hodoh itu juga terlalu kecil, berlegar-legar mahu melepaskan diri dari ancaman pemosok. Tetapi ke mana-mana sahaja dia merempuh, tangan pemosok sudah menghambatnya. Dia tidak dapat melarikan diri lagi. Terketar-ketar dia merayu kepada pemosok supaya membebaskan dirinya. Kau lepaskan Husin sekarang, perintah pemosok. Suaranya bergema sampai bergemuruh seperti kilat sambar menyambar. Aku dah lepaskan dia, sahut perempuan itu gementar. Kau penipu. Pemosok menjentik kepala perempuan itu dengan jarinya. Husin Macuk yang terpinga-pinga melihat kejadian tersebut hanya memerhatikan saja. Kepala perempuan itu kelihatan berdarah akibat dijentik oleh pemosok. Aku tahulah kau jembalang tanah. Kau nak perdayakan aku. Kau menyamar macam bunian. Kau fikir kau boleh tipu aku? Kata pemosok mengejek. Aku tak tipu. Aku ni Putri Fatimah, sahut perempuan itu mempertahankan diri. Kau jangan nak jawab cakap akulah, bentak pemosok sambil menjentik kepala perempuan berkenaan. Terjerit-jerit perempuan itu menahan kesakitan. Engkau tu jembalan tanah. Sekarang kau lepaskan Husin. Baik kau lepaskan. Dia menyeru berulang-ulang kali. Perempuan itu mendiamkan diri. Dia menahan kesakitan yang menyesa dirinya. Terkebil-kebil dia memerhati Husin Macuk yang terpinga-pinga dekat tumit kaki pemosok. Kenapa kau tak jawab? Sergah pemosok. Kau yang tak bagi aku jawab, kan? Balasnya macam menyindir. Sekarang kau jawab. Perintah pemosok mengancam akan menjentiknya lagi. Mahu lepaskan Husin ataupun tidak? Soalnya keras. Memang dah lepaslah, jawabnya marah. Hei, jembalan tanah, kau jangan nak memperolok-olokkan aku. Pantas dia menjentik kepala perempuan sampai memercik darah. Perempuan itu menjerit-jerit kesakitan. Sekarang ni, keluarkan balik semua barang-barang yang kau dah bagi Husin makan. Dia terus mengancam, mahu menjentik lagi. Aduh, ampunlah, ampun, rayu perempuan itu berhiba-hiba. Sambil itu dia menadah air matanya yang bercucuran. Dia memberikan air mata yang ditadah itu kepada pemosok. Itu sahaja yang dapat. Allah, mujur tak jatuh. Baik, saya teruskan. Itu sahaja yang dapat diingat oleh Husin Macuk. Selepas itu dia sedar semula dan mendapati dirinya sudah berada di kampung di hadapan kaum keluarganya. Dia mendapati perutnya yang kena busung itu sudah berkempis seperti sedia kala. Dia diberitahu selama seminggu dia pengsan tidak sedarkan diri. Pemosok yang menemui Lieutenant Brown meminta kebenaran supaya dia tidak dibawa ke hospital.
Atas usaha bom mosuk juga, dia dapat dipulihkan semula. Husin Macuk juga menceritakan, saya ulang balik, Husin Macuk juga diceritakan tentang muntahnya penuh dengan lumpur dan lumut. Setelah muntah itu habis dikeluarkan, barulah penyakitnya mulai sembuh. Tetapi Husin Macuk tidak menceritakan apa yang dialaminya itu kepada sesiapa pun kecualilah kepada bom mosuk sendiri. Bom mosuk hanya tersengih-sengih sahaja bila diceritakan. Sebab itulah bila kakaknya Mak Yud Bidan dihinggapi penyakit busung, dia meminta Judin Bau mencarikan bom mosuk. Tentulah Judin Bau mudah mencarinya kerana di kampung itu Judin Bau sahaja yang mempunyai motosikal. Lagipun Judin Bau mudah memberi pertolongan. Penyakit dah memang melawan bomoh, memang susah nak diubat. Jelas Husin Macuk lagi bercampur kesal. Ajal dia pun dah sampai, sahut lebay piut yang mendengar keluhan Husin Macuk. Iyalah, ajal. Dia mengangguk lemah. Kalau aku tahu rumahnya di sungai itu, memang aku cari, kata Judin Bau. Kalau kau jumpa pun buat apa? Lepas asal tadi dia dah tak ada, ujar lebay piut mengingatkan mereka supaya jangan dikenal lagi fasal mencari bom mosuk. Judin Bau terdiam. Husin Macuk juga terdiam. Mereka akui akan kebenaran kata-kata lebay piut itu. Apa nak disebutkan dengan bom mosuk? Kerana ajal maut, jodoh dan pertemuan, rezeki, geruh sudah ditentukan oleh Allah. Manusia hanya wajib berusaha saja kerana manusia tidak dapat mengatasi iradat Allah. Esoknya, jenazah Mak Yud Bidan pun selamat dikebumikan. Seorang bomoh orang asli telah dipanggil supaya menadah air mandinya, supaya hama busung itu dibuang jauh-jauh. Mungkin dia tersilap ni, supaya hama busung. Baik, saya ulang balik lagi sekali. Seorang bomoh orang asli telah dipanggil supaya menadah air mandinya, supaya hama busung itu dibuang jauh-jauh. Hanya bomoh orang asli itu saja yang dapat menabung semula hama-hama tersebut supaya tidak hinggap kepada orang lain. Kalau hama busung itu tidak ditabung dan dibuang jauh-jauh ke dalam hutan, ditakuti ianya akan menyerang orang-orang kampung, maka sebuah kampung akan diancam busung sepanjang masa. Oleh itulah bomoh orang asli itu dipanggil. Setelah selesai pengkebumian Mak Yud Bidan, sanak saudaranya mengadakan kenduri doa arwah pada sebelah malamnya. Lebay piut telah dipanggil membacakan doa dan bertahlil. Kira-kira masuk waktu maghrib, tatkala orang azan, kedengaran jeritan berulang kali dari arah tanah perkuburan. Jeritan itu betul-betul dari arah kubur Mak Yud Bidan. Lebay piut yang mengimamkan sembahyang di surau hampir-hampir terganggu dengan jeritan tersebut. Husin Macuk mengajak Judin Bau melihat sendiri ke kubur untuk mengetahui apakah yang menyebabkan jeritan tersebut. Ketika sampai di kawasan tanah perkuburan, mereka mendapati kubur Mak Yud Bidan berasap. Husin Macuk menjadi gembentar melihat kejadian itu. Mukanya menjadi pucat lesih hingga tidak dapat bercakap sepatah pun. Weh, cepat weh, kita bagi tahu dengan lebay piut. Judin Bau menepuk bahu Husin Macuk. Terpaksa pula Judin Bau memapah Husin Macuk balik ke rumah kerana terkejut melihat kejadian yang berlaku di depan mata. Allahuakbar. Kenduri arwah yang hendak diadakan di rumah Mak Yud Bidan bertukar menjadi lebih suram apabila mendengar kuburnya berasap. Apakah ilmu yang dipakainya semasa hayat? Tanya Latif Pekak, suami Mak Yud Bidan. Setahu aku tak adalah, selain daripada berbidan, sahut Husin Macuk. Tapi abang yang rapat dengan dia, takkanlah abang tak tahu? Keluh Husin Macuk tidak keruan. Yang dah mati jangan diganggu, tanggungjawab yang hidup pula selebihnya. Lebay piut memotong cakap mereka berbantah-bantah. Sekarang, Husin bawa 2-3 orang lagi, anak-anak arwah ni, bacakan Yasin atas kuburnya. Ujarnya semacam memberi perintah. Husin Macuk tidak menyahut, dia mengangguk sahaja, lalu mengajak anak-anak arwah Mak Yud Bidan ke kubur. Lebay piut juga ikut sama ke kubur, begitu juga dengan Judin Bau. Mereka membaca Yasin di atas kubur Mak Yud Bidan. Selepas dibacakan Yasin, suara menjerit itu hilang. Asap yang keluar dari kubur itu juga hilang. Esoknya, bila masuk waktu maghrib, jeritan dari kubur berulang lagi. Jeritan itu jelas seperti suara Mak Yud Bidan. Dia meminta tolong dan terlolong-lolong bagaikan menahan kesakitan. Apabila dijengah oleh Husin Macuk, kelihatan asap berkepul-kepul keluar dari kubur tersebut.
Mereka sama-sama membacakan Yasin semula sehinggalah Isyak. Apabila dibacakan Yasin, jeritan itu hilang. Di samping juga asap yang berkepul itu juga hilang. Kalau tak boleh juga, kena lawas sendiri bacakan Yasin. Lebay Piet menasihatkan Latif Pekak, iaitu suami arwah Mak Yub Bidan. Latif Pekak bersetuju akan membacakan Yasin di atas kubur isterinya pada malam berikutnya. Pada malam itu mereka meneruskan bacaan Yasin di rumah arwah. Selepas membaca Yasin, semua orang balik ke rumah masing-masing. Yang tinggal hanyalah Judin Bauk dan Usin Macuk sahaja yang berbual dengan Latif Pekak. Anak-anak arwah Mak Yub Bidan dengan suaminya yang pertama semuanya sudah berkahwin. Dan mereka tidak tinggal serumah dengan emaknya. Sementara Latif Pekak pula tidak mendapat anak dengan Mak Yub Bidan walaupun mereka berkahwin lebih 15 tahun. Kerana kasihan ke Latif Pekak, maka Judin Bauk dan Usin Macuk sanggup menemankannya. Tidak lama selepas orang-orang lain balik ke rumah, mereka terbau busuk. Latif Pekak membuka pintu sebaik saja terdengar namanya dipanggil. Sebaik saja pintu terbuka, didapatinya Mak Yub Bidan berdiri di situ dengan kain kapannya sekali. Latif Pekak segera mengajak isterinya masuk ke rumah. "Weh, jangan bang, jangan. Tu bukan Kak Yud lagi tu," teriak Usin Macuk melarang. Tetapi Latif Pekak tidak menghiraukan. Dia hanya tertawa tersengih-sengih lantas memimpin isterinya ke bilik air. "Marilah aku mandikan kau, Yud." Mari," kata Latif Pekak tidak menghiraukan dua tamunya lagi. "Weh bang, dengarlah cakap aku ni, itu bukan Kak Yud lagi." Usin Macuk cuba menerkam tetapi cepat-cepat ditegak oleh Judin Bauk. "Abang Latif pun bukan ingat lagi dirinya tu," bisik Judin Bauk perlahan. "Kau pergi bagi tahu Lebay Piut, biar aku tunggu kat sini," katanya menyuruh Usin Macuk pergi segera. Kalau dibiarkan Usin Macuk di situ, mungkin juga dia akan terpengaruh dengan penjelmaan semula Mak Yub Bidan di situ. Usin Macuk terus terjun ke tanah untuk memberitahu Lebay Piut. Sementara Judin Bauk pula memerhatikan dari jauh bagaimanakah kesudahannya Latif Pekak dengan arwah isterinya itu. Bagaimanapun dia dapat mendengar Latif Pekak bagaikan bercakap-cakap dengan Mak Yub Bidan yang tiba-tiba pulang semula ke rumah. Sekali-sekala Latif Pekak tertawa. Kemudian dia mendengar di bilik air seolah-olah Latif Pekak sedang memandikan isterinya. Puas Judin Bauk mengintai. Selepas itu tidak ada lagi kedengaran apa-apa lagi. Mereka berdua tidak keluar dari bilik air. Sehinggalah orang-orang kampung yang dipanggil oleh Usin Macuk sampai ke rumah itu. Barulah mereka berani menjengah ke bilik air. "Bilik air ni terkunci dari dalam," beritahu Taha, anak lelaki Mak Yub Bidan. Macam inilah, kita pecahkan saja pintunya," perintah Usin Macuk. Apabila pintu bilik air terkopak, mereka dapati tidak ada Mak Yub Bidan di situ. Tetapi kesan-kesan tanah kubur terdapat di bilik air. Latif Pekak sudah kaku dengan kepalanya tertunam ke dalam kolam bilik air. Mungkin dia nak sebut di sini terjunam. Okey. Mereka menjadi gempar dengan kematian mengejut Latif Pekak hanya 2 hari selepas kematian Mak Yub Bidan. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula hingga habis. Dekat sini menjadi banyak persoalan. Contohnya hantu tu lah. Mak Yub Bidan tu datang membalas dendam dengan lelaki dia ke tidak. Tu kita tak tahu. Adakah suami dia yang menyebabkan isterinya menjadi busung? Tu pun kita tak tahu. So dia jadi tergantung. Jadi jangan tanya saya kerana cerita ni selesai setakat itu saja. Dan cerita ni mungkin dia ada klise sikit kot mungkin di kehadapan episod. Tak apa, kita nantikan episod yang seterusnya nanti ya. Apapun terima kasih. Terima kasih lagi sekali. Kita berjumpa di next episode pada episod yang ke-66 yang bertajuk Dendam Ular Menunggu Saleh Bagak, insya-Allah. Baik, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.